Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pengerusi tetap, kepada Datuk Dr. Ashraf Wajidi, Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, Saudara Syahril Hamdan, Naib Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, pada rakan-rakan semua ahli Exco Pergerakan Pemuda, pada para perwakilan, terutama sekali ketua-ketua pemuda bahagian, rakan-rakan daripada Wakil Majlis Kerja Tertinggi yang bersama dengan saya, seterusnya saudara-saudari yang dihormati dan kasih sekalian. Pertamanya, saya rasa terharu dengan sambutan yang telah diberikan. Saya sama seiring dengan apa yang disebutkan oleh Datuk Ashraf sewaktu memulakan ucapan dia pada pagi tadi. Saya percaya pada hari ini, waktu sekarang ini, waktu yang paling sukar untuk kita melakarkan apa-apa ucapan. Ini adalah cabaran pada kita sekalian. Tetapi setelah mendengar ucapan yang disampaikan oleh ketua saudara-saudara sekalian dan juga semua perwakilan yang telah berucap, saya ucapkan tahniah dan syabas. Kalau saya sebut satu perkataan yang selalu disebut oleh orang Indonesia, ucapan dari Ketua Pemuda dan semuanya mantul belaka. Orang tanya apa itu mantul? Mantap betul. Mantap betul. Lebih-lebih lagi Ketua Pemuda tadi dia menyanyi pula. Saya tak sangka Ketua Pemuda yang saya tahu latar belakangnya agama, selain pada Datuk Jamil Khail yang ada bersama dengan kita, bukan sekadar menyanyi, sedap nyanyiannya, mesti dia praktis. Ini mungkin kesan mula berkawan dengan orang PH. Kalau kawan dengan orang PAS, pandai menyanyi pun dia buat-buat tak pandai. Dan satu perkara yang disebutkan oleh Dr. Ashraf dalam ucapan beliau pagi tadi, satu perkara yang sepatutnya menjadi asas kepada perjuangan UMNO, Barisan Nasional dan kita semua pemuda bagi peneraju kepimpinan di masa depan ialah mengekalkan sifat kita sebagai wadah yang dilihat sentris, pertengahan, tidak ekstrim, wasatiyah yang disebutkan. Dan ini penting kerana melalui wadah ini, UMNO dilihat sebagai satu sekolah dalam melahirkan kepimpinan-kepimpinan yang bersifat sederhana, yang boleh diterima dalam masyarakat kita, yang boleh dipercayai. Sebab itu, tadi dah cerita kenapa kita kalah, diceritakan juga dalam kekalahan itu ada kegembiraan apabila kita bersama dalam kerajaan. Dan apabila kita bersama dalam kerajaan yang digabungkan dalam 5 parti, sebagian disebut oleh Tok Mat semalam, kita tidak masuk PH, kita bersama PH, bersama GPS, bersama dengan GRS, bersama dengan yang lain, tetapi ianya perlu disusun kembali dalam satu bentuk gagasan yang mungkin baru untuk meneraju dalam negara kita sekurang-kurangnya untuk 5 tahun yang akan datang. Dan tanggungjawab itu dipertanggungjawabkan kepada kita. Ianya perlukan suatu koordinasi, perlukan sekretariat. Dan sekretariat itu bertempat di bangunan UMNO, tingkat 36.
bangunan Menara Dato' On, dan ketua sekretariat itu adalah ketua pemuda, saudara-saudara. Ini yang disebutkan akhirnya. Selain daripada kita memperkuatkan parti kita, mendapat kedudukan, mendapat jumlah kerusi dan sebagainya, what matters? Apa yang pentingnya ialah bagaimana untuk kita tonjolkan talent dan personality yang akhirnya boleh menjadi sesuatu yang menjadi kebanggaan kita kerana ia berguna. Personality dan talent itu penting. Dan UMNO mesti dilihat membina talent dan personality yang boleh diterima semua. Sebab itu, mungkin rakan-rakan dari MKT ingat ketika kita telah berhujah pada malam 3 hari selepas pilihan raya. Nak duduk di luar, nak bersama PH, nak bersama PN, dah banyak dihuraikan semalam. Tapi satu perkara saya ingat kalau saya berkongsi di sini, saya kata mungkin UMNO boleh belajar dengan sebuah parti lain di negara jiran, Golkar. Golkar dianggap parti itu seperti UMNO satu ketika dahulu. Dan dianggap sebagai dia sister, brother kita. Mesti ada kunjungan ke Indonesia, orang sana datang kemari, UMNO itu dianggap seperti Golkar, Golkar seperti UMNO pada satu ketika dahulu waktu mereka kuat dan waktu kita kuat. Kemudian berlaku kejatuhan. Dan bila mereka jatuh, pada peringkat awalnya mereka duduk di luar. Dan mereka makin hilang pengaruh dan peranannya. Dan hinggalah berlaku perubahan sewaktu kepimpinan di bawah Yusuf Kala dan sekarang ini Airlangga. Dia mengatakan kita mesti menerima realiti pada waktu sekarang, pada waktu sekarang mereka kata. Mungkin kita tidak boleh lagi menonjolkan seorang personality yang boleh jadi presiden negara mereka pada waktu sekarang. Kerana itu memerlukan talent yang luar biasa. Tetapi kita mesti dilihat relevan kerana peranan yang kita mainkan. Maka yang terakhir sebagai contoh, pada pertengahan tahun lepas, kepimpinan negara-negara ASEAN pergi ke US, pertemuan sana. Kita pun pergi, Presiden Indonesia pergi, yang lain pun pergi. Tapi satu perkara yang menggemparkan Indonesia apabila presidennya, Pak Jokowi, selepas bertemu dengan Presiden Amerika, Presiden Biden di sana, the site visitnya ialah bersama dengan Elon Musk. Dia anggap pakar inovasi yang terkaya, yang paling berpengaruh dalam dunia. Bukan mudah. Dan dia menjanjikan akan membawa pelaburan yang besar di saat Indonesia seperti negara lain selepas COVID sangat mengharapkan pelaburan luar untuk datang. Oh, orang kata di sini melihat, wah hebat Pak Jokowi. Tetapi bagi orang Indonesia dilihat, tidak mungkin Pak Jokowi dapat berbuat demikian kalau tidak kerana peranan yang dimainkan oleh Menteri Ekonominya yang bernama Pak Luhut. Dan orang kata, Pak Luhut boleh berbuat demikian, mengadakan kerja-kerja awal untuk membina hubungan kerana Pak Luhut dari Golkar. Dan saya percaya, peranan personality yang ada pada UMNO kerana kita lama dalam kerajaan, kumpulan yang paling banyak pengalaman bagaimana menguruskan negara ini, UMNO melalui bersama dengan kerajaan, insya-Allah kita dianggap relevan dan kuat kembali. This is satu perkara yang
penting. Sebab itu ucapan Ketua Pemuda dan sebahagiannya adalah ekoran apa yang diucapkan oleh Dato' Seri Timbalan Presiden dalam perasmian semalam. Dato' Seri Presiden berulang kali mengatakan kita kalah kerana cognitive war. Itu perkataannya, sama je. Yang disebutkan tadi pun, saya kata mantul belaka disebutkan perang persepsi. Kognitif ni berkaitan dengan fikiran, berkaitan dengan keupayaan intelektual, berkaitan dengan persepsi. Dan dia sebut, ini bukan sekali yang pertama, disebutkan dalam ucapan sebelum ni, kita memasuki era disruptif. Ini teori-teori lama ni. Apabila teknologi baru datang, teknologi lama, ramai orang hilang kerja. Creative destruction. Kerana kreativiti satu perkara, yang lain musnah. Orang buat kamera digital, Kodak, hilang kerja. Kedai-kedai gambar tak berguna lagi. Orang berapa banyak dah invest, bekerja, belajar bagaimana nak buka kedai gambar, nak buat cuci gambar, jual filem gambar. Tiba-tiba habis, musnah. Datang email, pos Malaysia hilang. Ada lagi-lagi sikit. DVD orang tak pakai dah. Orang bagi CD, nak cocok mana? Tak ada. Ada benda yang disruptif. Dan bila disebut creative disruption, dia ada satu lagi pasangannya dalam pengujahannya, dia katakan disruptive innovation. Semuanya berkaitan kalau kita tak ikut perkembangan baru, kita akan ketinggalan. Bagaimana kalau kita ada sumber yang sedikit, mesti mencari kaedah-kaedah baru supaya memberikan impak yang besar berasaskan kepada sumber yang sikit. Dan ini saya nakkan, kerana pemikiran ini pemikiran orang baru, pemikiran muda. Kami orang lama kadang-kadang tak terfikir. Kita bercakap, ini teori besar. Kita boleh bercakap, Tok Mat bercakap, saya bercakap, yang lain bercakap. Tapi sebelum pilihan raya, kita kursus di Janda Baik, menggunakan kaedah-kaedah lama. Sebab tu kena tanya kaedah JR, buat undi putih, hitam, grading. Berapa ramai yang akhirnya tertipu dengan, bukan dia salah, tetapi persepsi orang, grading pemikiran orang, hitam putih boleh berubah dengan cepat sekarang ini. Bagaimana kita kena ada buat handbill lagi. Antara tugas yang penting, handbill. Mesti hantar handbill. Kena buat handbill. Zaman sekarang orang dah pakai e-handbill. Orang dah boleh cek sendiri. Bagaimana kita mesti ada juga jawatan kuasa pengangkutan. Ada satu PDM, 10 kereta. Akhirnya pusing-pusing. Tak ada orang nak naik. Sebab zaman sekarang paling kurang, dia dah ada orang boleh hantar dengan motosikal. We musnahkan kita punya resources yang ada, kita buang banyak perkara-perkara yang tak perlu. Kita menganggap kursus pacabar itu penting. Dah buat ke belum? Dah buat ke belum? Orang belah sana tak ada kursus. Sebelum siapa yang ditentukan sebagai pacabar mereka itu, diberikan kertas, ini dia perkara yang perlu dibuat. Bagi instruction mudah saja. Saya bercakap dengan Dato' Ashram ni, kadang-kadang kerja ni ulang-ulang kali. Raya pun, semayang raya dia tak buat kursus. Sebelum semayang, ada orang bangun, dia kata, kifayat semayang raya ni, rakaat pertama berapa takbir, rakaat kedua berapa takbir. Allahu Akbar. Start semayang. Tak payah kursus-kursus. Kerana ianya telah melibatkan sumber kita. Tetapi perkara baru yang perlu diberikan tumpuan. We need, kalau ini war,
cognitive war, perang melaluikan tentera. Tentera tak boleh sikit-sikit, kena ramai. Tapi tentera apakah jentera di bawah yang konsep dia sebagai influencers di peringkat bawah sudah berkurangan berbanding mereka yang mengendalikan cyber war yang boleh berada di tempat yang lain. Beratus orang, beribu orang. Membuat konten, membuat video. Bagaimana untuk memviralkannya, untuk membina influencers dan sebagainya. Ini bukan pemikiran kami. Ia mesti datang daripada adik-adik sekalian untuk mengajar kami. Ini perkara baru yang perlu kita buat kerana masa depan Malaysia bukan kami tetapi masa depan anda sekalian, anda yang boleh menentukannya. Sebab itu, adik-adik, saya perkatakan ini sebab kadang-kadang tadi saya dengar pandangan-pandangan daripada mana tadi yang kata, serius tak serius dengan era baru ni, kita kena tengok, it must be reflected dalam perbelanjaan kita. Saya tahu dekat akhir-akhir, kalau ada pandangan, kita kena keluarkan pengendi luar berapa banyak kita kena keluarkan. Tetapi sebelum itu ada tak banyak yang sama kita keluarkan untuk kerja-kerja perang cyber kita? Di peringkat pusat ataupun di peringkat bahagian-bahagian. Ini belum diletakkan sebagai prioriti. Sebab itu yang boleh menonjolkan, yang boleh desain, membina arkitektur baru dalam perang cyber ini ialah anda sekalian, adik-adik sekalian. Sebab itu, ini adalah perkara-perkara yang saya dapat dengar dan saya dapat laporkan. Sebagai wakil majlis tertinggi, saya katakan tadi, saya datang mendengar, saya cuba rumuskan, dan malam ini kita ada mesyuarat khas majlis tertinggi dan insya-Allah saya akan laporkan. Ada 2-3 perkara, misalnya tentang pertandingan, perkara dibincangkan. Saya tengok tadi, kalau kata perlu pertandingan. Ada kata jangan bertanding. Lebih kurang balance. 3 wakil sana, 3 wakil, ada seorang tu dia kata kalau bertanding boleh tetapi kena menerimakan. Itu daripada Perak. Disebutkan perkara begini. Saya akan laporkan. Ini sentimen pemuda. Tidak ada satu keputusan yang konklusif di sini yang mengatakan boleh tak boleh, tetapi saya akan pertimbangkan kekuatan hujah masing-masing. Tetapi saya tarik dengan wakil Perak tadi, saudara Soleh nama. Solehin. Zul. Sol. Bukit Gantang, bakal ketua bahagian. Dia nak tanding. Very strong point, dia kata. Kena ingat. Dan saya percaya, sama. Dalam sejarah UMNO ni, satu perkara yang terbeban siapa jadi presiden. Ini apa yang disebutkan oleh Datuk Ashraf. Teori center of gravity. Siapa saja jadi presiden UMNO, hebat mana pun, waktu berkuasa, waktu tak ada kuasa, dia adalah sasaran. Tun Mahathir dulu apa orang tak kata? Waktu di tengah kuat dulu. Maha zalim, maha Fir'aun. Tiba-tiba elok ya, kalau dia tak bersama tu orang tu peluk dia. Dia turun, dia sasarkan Pak Lah pula. Apa tak kata pada Pak Lah, sehingga Pak Lah kena turun. Ini disebutkan oleh wakil Perak tadi. Pak Lah turun naik Datuk Najib. Excellent. Dalam penggal yang pertama pun merosot. Kursi yang kita perolehi, tak reti dah.
One Malaysia, tak One Malaysia, soal buat Blue Ocean Strategy, buat kita katakan dengan BRIM-nya, dengan Urban Transformation Programnya dan sebagainya, UTC, RTC dan sebagainya. Tapi merosot serangan pada dia. Habis Datuk Najib, serang pada Datuk Zahid. Percayalah, siapa pun yang naik lepas ni, dia tetap akan menjadi sasaran serangan musuh. Cuma bezanya, PAS pernah berhadapan dengan satu malapetaka dalam sejarahnya dalam tahun 1986. Dia kalah tinggal 1 kerusi. Dia kalah paling teruk, tinggal 1 kerusi. Tahun 86, itu pun dibacok. Pengkalan Cepo yang kata kuat pun kalah pada waktu itu. Bacok saja kan menang. Lepas tu dia naiklah 7 kerusi, tapi tak boleh. Tetapi tidak menjadikan pengikut dia mengatakan oleh itu kita kena jatuhkan pemimpin. PKR, the last election pada waktu pilihan raya negeri di Johor, dia menang 2. Orang kata Anwar Ibrahim is done. Dah tak ada lagi lepas ni. Tetapi pengikutnya tidak menyerang ketuanya. Mereka tidak menjadikan alasan untuk menjatuhkan ketua. Whatever, siapa yang kita naikkan, dia akan menjadi sasaran serangan daripada musuh. Ini bergantung pada kita. Apakah kita nak tambah serangan dan menjadikan sasaran melemahkan ketua kita, ataupun orang UMNO antara yang paling sedar. Kalau kita sebagai satu pasukan, ketua kita adalah sebagai ayah kita. Baik buruk ayah kita adalah ayah kita. Kalau ada jiran cuba untuk memburukkan ayah kita, kita semua bersatu mempertahankan ayah kita. Ini adalah perkara yang menjadi asas kepada kita semua. Sebab itu, akhir sekali, kalau saya nak sebutkan sini, I think looking forward, UMNO perlukan pembaharuan, saya setuju. Saya share dengan apa yang berlaku di Golkar sana. Mereka, satu perkara yang dilihat sebagai satu perubahan baru yang mereka lakukan setelah mereka menemui kekalahan dulu, ialah menubuhkan sebuah institut yang bernama Golkar Institute. Dia sebut Golkar Institute ni apa dia? Saya cakap dengan Datuk Dr. Ashraf, lepas-lepas ni kita pergi melawat sana. Siapa nak ikut beritahu. Ya? Nanti kita pilih-pilih. Ya? Dia panggil Sekolah Pemerintahan dan Kebijakan Publik. Sekolah pemerintahan mengenai negara, pemerintahan dan kebijakan. Kebijakan itu bukan makna bijaksana, tetapi polisi, mengenai public policy. Daripada parti politik. Dan dia menyediakan ini untuk menyediakan kepimpinan. Kepimpinan parlimen, kepimpinan dewan provinsi dia, kepimpinan untuk peringkat municipality dan sebagainya. Dan dia melahirkan pemimpin-pemimpin baru. Sebab itu saya katakan bahawa sebahagian besar telah menyatakan perkara ini dan dulu kita dah banyak bercakap tentang perkara ini. Selepas ini saya percaya antara perkara yang penting sekolah politik UMNO mesti sama-sama kita lahirkan dan kita dokong bersama. Saya harap dia boleh jadi agenda pemuda kerana kita nak lahirkan apa yang disebutkan pewaris, yang disebutkan pemimpin masa depan negara yang disebutkan oleh Datuk Ashraf tadi.
Datuk Jazlan pesan pada saya. Datuk Jazlan ni kalau saya kata antara contoh, antara seorang ahli parlimen yang paling perform. Saya bukan dengar saja, saya tengok. Susah rakyat, senang rakyat. Dan kerana DNA dia pada ayah dia adalah kawan pada saya. Dia ni anak kawan saya, bayangkan kita nampak sama. Anak pada kawan saya. Pada waktu itu, DNA dia politik. DNA-nya membantu rakyat. Tapi pada kali ini, beliau kecundang dengan orang yang hanya muncul di kawasan itu beberapa hari sebelum pilihan raya. Tak ada langsung. Dari segi sejarah sumbangan pada tempat itu. Ini antara mangsa dan banyak lagi yang di mangsa yang sama. Kata beliau, biarlah dikata. Kami ini dicincang, kami ini digelek, kami ini ditendang. Tetapi kami ini adalah merupakan sebagai asas untuk saudara-saudari melihat, untuk mempelajari. Kita bangunkan kembali UMNO. Yang mungkin di bawah kini, tetapi percayalah, UMNO adalah merupakan parti keramat. Ini ada hikmah yang tidak kita terfikir dan insya-Allah UMNO akan bangkit dengan kebangkitan yang lebih besar lagi selepas ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Seri Syah